Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan waalaikumsalam Roswan. Dan kepada semua yang beri salam pada pagi ini, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat kesihatan yang diberikan kepada kita yang begitu banyak, tuan-tuan. Di atas nikmat penglihatan yang Allah Ta'ala belum tarik lagi daripada kita. Di atas nikmat pendengaran yang masih lagi Tuhan buka di atas telinganya kita. Di atas nikmat lidah yang masih lagi Allah Ta'ala mengizinkan untuk bertutur dan berkata-kata. Di atas nikmat tangan yang boleh menguruskan dan melakukan setiap perkara dengan sesuka hati, mengikut kehendaknya. Begitu juga nikmat kaki yang Alhamdulillah kita masih lagi boleh bergerak, kita masih lagi boleh berjalan ke sana kemari, mana tempat yang disuka. Dan juga Allah Ta'ala masih lagi mengaruniakan kepada kita nikmat akal untuk kita berfikir secara waras. Apa yang kita nak lakukan, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak hadap, bagaimana nak selesaikan masalah sebagaimana yang kita kehendakkan. Allah Ta'ala masih lagi mengaruniakan kepada kita nikmat hati untuk kita merasa seronok, sedih, gembira, duka. Yang tak dapat tidak, tuan-tuan, kalau pada pagi ini kita muhasabah, nikmat yang Allah Ta'ala beri itu masih lagi banyak berbanding ditarik nikmat yang sedikit. Cuba tulis di ruangan komen. Nikmat yang Allah Ta'ala beri itu masih lagi banyak berbanding ditarik nikmat yang sedikit. Maknanya apa, tuan-tuan? Saya nak menjawab sedikit untuk memberi maklum balas. Memberi maklum balas, bukan beri jawapan, tidak. Saya nak beri maklum balas kepada sahabat-sahabat yang risau dengan kesihatan saya. Saya nak memberi maklum sedikit kepada sahabat-sahabat dan yang terus menerus support saya. Saya nak ucapkan syukran jazilan khairul jaza. Saya nak mengucapkan maklum balas sedikit kepada sahabat-sahabat circle yang tak jemu-jemu hantar macam-macam produk. Macam-macam produk dia hantar, tuan-tuan, sampai saya tak tahu mana nak makan dah. Sampai saya tak tahu mana nak mula. Sampai saya tak tahu mana nak habiskan. Dok fikir nak jaga hati ni, yang tu bagi tu, yang tu bagi ni. Tuan-tuan, kalau datang dekat madrasah, datang dekat office, tuan-tuan boleh tengok berapa banyak produk circle kami beri, tuan-tuan. Saya faham sayangnya kalian kepada saya. Tuan-tuan nak saya sihat, tuan-tuan nak saya bersemangat, tuan-tuan nak saya terus berjuang demi bukan menyebarkan semata-mata agama Allah Subhanahu wa ta'ala,
tetapi kita nak menghidupkan kasih sayang Nabi SAW. Cuma sekadar saya nak beri jawapan ringkas kepada tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tengok keadaan saya ni macam stres, ada antara circle kita stres tengok saya ni 24 jam sinus. Kadang-kadang nak bercakap tu tak lepas, kadang-kadang nak baca Quran tu macam tersangkut. Jadi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau baca Yasin tu tuan-tuan, mula-mula okey. Baca Yasin tu mula-mula okey. Lama-lama bila sinus tu naik, kemudian jadilah sengau dan sebagainya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, yang pertama sekali, poin yang pertama sekali, adakah saya tidak berusaha? Itu poin yang pertama. Jawabannya tuan-tuan, alhamdulillah. Saya, Allah Ta'ala uji dengan resdung ni bermula umur 10 tahun. Kalau kita tanya dengan doktor-doktor pun, kebanyakan doktor mengatakan semua manusia ada resdung. Wallahu a'lam, tak tahu fakta tu benar ke tidak, bukan daripada saya. Dia kata kebanyakan manusia ni kebiasaan ada resdung. Cuma adakah resdung dia itu kuat ataupun tidak, kritikal ataupun tidak, itu isu yang pertama. Isu yang kedua tuan-tuan, adakah saya tidak berusaha untuk mengubati penyakit saya ini? Baik, nak sampaikan sedikit ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya alhamdulillah pernah pergi jumpa pakar beberapa kali. Pergi jumpa pakar. Untuk kita buat treatment, nak pulihkan resdung. Sebab kadang-kadang bila mana program, orang yang tengok saya stres. Dia tengok saya stres, padahal kita ni relax je. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sebab apa tuan-tuan? Ni ilmu saya nak bagi faham kepada Mak Ngah, kepada semua yang berada pada sesi live pada pagi ini, untuk kita belajar supaya apa yang saya telah lakukan sekian lama dan latihan. Ni poin seterusnya, latihan. Benda ni kena berlatih. Kalau tuan-tuan tak buat latihan, tak jadi. Benda ni kena latih, selalu dilatih. Maka pengalaman saya waktu di pondok tuan-tuan, berbelah tahun, dia mengisafi kepada saya dan mengajar kepada saya satu ilmu. Kalau saya nak semata-mata fokus berkenaan resdung saya ni tuan-tuan, memanglah sakit, memanglah salah satu bentuk penyakit. Dan saya dah jawab, bukan saya tak pernah berikhtiar, bukan saya tak pernah berusaha. Cuma sampai satu masa tuan-tuan dia jadi lali. Dah lali dalam kehidupan. Asbab yang pertama, boleh tulis di ruangan komen, tulis. Bila mana setiap pagi bila saya bangun, saya fikir, ya Allah, kesihatan yang baik, yang lain kau masih lagi beri sihat, satu je kau tarik. Tu poin dia. Bangun pagi-pagi, mata masih lagi boleh memandang, telinga masih lagi boleh mendengar, lidah masih lagi boleh berkata-kata. Bangun-bangunnya pagi baca doa selawat Nabi. Tangan masih lagi boleh bergerak. Kaki je kadang-kadang krem, contoh. Tapi masih lagi boleh bergerak, boleh bangun dan sebagainya. Akal masih lagi waras. Tuan-tuan, saya train benda ni begitu lama di pondok. Bila mana guru dulu ajar, Allah Ta'ala beri nikmat begitu banyak, satu je dia tarik. Kenapa kita nak fokus yang satu tu? Ni kunci dia. Kenapa kita nak fokus kepada masalah? Jelas ke jelas? Contoh begini, contoh. Tuan-tuan, bila seorang tu pakai baju putih, dia pakai jubah putih, tiba-tiba dekat sebelah ni ada satu calit hitam. Waalaikumsalam Muaz Muhayuka. Tiba-tiba dekat sebelah ni ada calit hitam. Manusia ni, kebiasaannya bila dia mendekati laki-laki yang berjubah putih itu, yang ajibnya, mata dia akan fokus dekat apa tu? Dekat titik hitam tu. Dia nak tengok ink ke, taik cicak ke, apa ke, betul ke betul? Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Cuba jawab di ruangan komen. Betul ke atau salah apa yang saya cakap ni? Orang tu pakai baju putih, tiba-tiba ada nampak warna hitam. Otak kita ni akan mula fokus yang hitam tu. Dia
nak cari jawapan, nak cari jalan. Ni hitam ni sebab apa? Ni minyak ke? Kalau dia sampai pun, mula-mula dia akan tegur dulu, Ustaz, kenapa hitam tu? Kan? Terima kasih Khatijah Nayan. Kan dulu kan saya biasa pakai, kalau pakai jubah putih, kan kita letak pen. InsyaAllah dalam poket saya tak lekang daripada sugi. Ni beg sugi tuan-tuan. Cantik. Kalau tuan-tuan ada bersugi, jangan tinggalkan sugi. Nak bagi kemah, biar ada beg. Nak beli beg boleh, insyaAllah boleh PM kami. Beg kulit, fully leather tuan-tuan, insyaAllah. Baik. Jadi dulu kalau pakai jubah, kadang-kadang sebab tu saya dah belajar, saya tak suka pakai pen yang ke bawah tu, yang tekan tu. Nanti dia akan rosak. Jadi biar kita beli pen yang ada tutup. Cuma pengalaman saya bila pakai jubah putih, kadang-kadang tak perasan, kan, ink tu keluar jadi warna hitam. Kita belajar satu ilmu, mentaliti manusia ni, bila sampai dekat kita, dia akan fokus yang tu dulu. Ustaz, kenapa hitam tu? Dia akan fokus dekat yang hitam. Walhal yang putih tu begitu banyak, daripada tengkuk sampai ke kaki jubah tu berwarna putih. Kenapa minda manusia akan fokus yang berwarna hitam? Jelas. Jadi jawapan daripada tuan-tuan yang mengesahkan apa yang telah saya sampaikan, bermakna itulah pemikirannya manusia, itulah kebiasaannya, apa yang kita fikirkan dari dulu lagi. Fokus yang satu tu je, yang hitam itu. Sebab itu tuan-tuan, alhamdulillah, pengalaman saya waktu belajar di pondok dahulu, bila Tok Guru mengajar kepada kita, cuba bersyukur di atas nikmat yang lain, yang banyak Tuhan dah berikan, melainkan satu je Tuhan tarik. Apa dia? Hidung. Saya train setiap masa tuan-tuan. Sebab tu alhamdulillah, sampai sekarang, sejujurnya, saya macam dah, bukan kata dah lali, dia resdung ni, ataupun ni, bukanlah suatu perkara yang penyakit, ataupun bukanlah satu perkara yang menyebabkan diri saya akan stres. Dah, alhamdulillah, saya tak pernah stres pun tuan-tuan. Cuma orang lain je tengok saya stres, afwan lakum. Sebab itulah macam-macam produk sampai lepas satu. Ni minggu lepas ada lagi. Kak Azizah, apa dia tak hantar dekat madrasah tuan-tuan, dengan habbatus saudaknya. Macam-macam dia hantar. Saya faham mereka sayang kepada saya, tapi saya nak sampaikan ilmu bagaimana saya berhadapan dengan isu ini. Saya tak fokus semata-mata kepada masalah, saya fokus kepada nikmat yang lebih besar. Saya ulang balik, saya tak fokus kepada satu masalah, tapi saya fokus kepada nikmat yang lebih besar dalam kehidupannya saya. Sedangkan yang lain tu banyak, masih banyak lagi yang baik, masih banyak lagi yang elok. Begitu juga tuan-tuan, cuba belajar fikir-fikirkan. Gunakan manhaj ini, gunakan ilmu ini, sekiranya tuan-tuan diuji dengan apa jua ujian. Jelas ke jelas? Contoh, tiba-tiba sampai satu masa duit hilang. Memanglah stres kejap. Tapi cuba muhasabah. Ya Allah, yang kau beri tu dah banyak sangat dah. Engkau tarik baru 1,000. Saya ulang balik. Ya Allah, yang kau beri tu banyak sangat dah. Baru 1,000 kau tarik. Takkan satu kampung nak bising. Baru 1,000 je kau tarik. Kita nak fokus yang 1,000 tu. Walhal kita lupa. Apa lagi nikmat yang kau nak dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmat aku yang kau nak dustakan, yang kau nak tipu? Tak boleh. Sama juga kadang-kadang bila pening kepala. Ya, sakit memang sakit. Ini juga satu penyakit tuan-tuan, resdung. Sebab saya menerima banyak SMS, messenger daripada circle, daripada sahabat, macam-macam pandangan yang mereka berikan. Cara tu, cara ni. Alhamdulillah, untuk pengetahuan tuan-tuan, saya buat. Tetapi cuma kadang-kadang ni puncanya, kenapa saya tak istiqamah? Ni masalahnya. Kepada Kak Azhar Harifin saya minta maaf. Banyak produk orang bagi tak habis. Yang terbaru ni Puan Kartika bagi minggu lepas daripada program nak baki solat, habis program, dijemput saya pergi rumah dia. Saya ingat sebab apa, saya pun dah risaulah.
Ni Puan Katrika bagi benda ni. Ada SKV Defense. Dia kata, Ustaz, dalam ni ada susu, ada apa nama dia, Tiger Milk Mushroom, cendawan susu harimau. Cendawan susu harimau. Yang Alhamdulillah dia kata, Ustaz, banyak dah dia punya patient dia makan. Sebab SKV ni suami dia Dr. Said, doktor lah. Banyak patient dia makan, dia kata Alhamdulillah, resdung ni boleh pulih dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Cendawan susu harimau. Waktu mula-mula saya dengar, saya nak dengar cerita macam mana cendawan susu harimau ni. Tuan-tuan, ni cara saya berfikir dah. Saya tak tolak dah, tapi kita terima sebab apa? Sebab yang bercakap tu ahli dia. Dia kata cendawan susu harimau ni, lepas harimau tu menyusu, lepas harimau tu menyusu, tuan-tuan, lepas tu bila dah habis menyusu tu, dia akan berjalan. Lepas tu susu tu akan tumpah dekat bawah, dekat apa tu, dekat pokok ke, dekat daun ke, atau dekat tanah ke. Lepas tu keluarlah mushroom. Nampak pelik kan? Wallahu alam. Kita yang bukan ahli, ni poin nombor 2. Kita yang bukan ahli, jangan sembang kata betul ke tidak. Sebab kita bukan ahli. Kita tak tahu. Kan? Saya dengar je lah. Oh, ya, saya angguk. Kadang-kadang cerita tu macam mistik. Sebab ada saya cerita dekat orang lain, dia gelak. KK. Dia kata, yo, ke mana ada. Harimau tu lepas dia menyusu, lepas tu susu tu tumpah, lepas tu barulah jadi cendawan. Pada kalian pelik. Pernah dengar kan Tuan Haji Yusof? Rupa-rupa ada orang support juga cerita ni. Poin nombor 2 ialah, apa saya nak bagi faham, dalam cerita begini tuan-tuan, kita jangan tolak kalau kita bukan ahli. Tu nombor 2. Kita jangan tolak kalau kita bukan ahlinya. Bila Dr. Said cerita, macam tu. Yang jadinya dia kata apa? Cendawan susu harimau. Betul. Tiger Milk Mushroom. Betul lah, cendawan susu harimau. Maka Alhamdulillah, balik, dia suruh saya makan. Jadi apa saya nak bagi faham, kadang-kadang punca saya tak istiqamah. Ni punca dia. Bila saya tak fokus penyakit itu sebagai satu penyakit. Itu kesilapan saya lah. Memanglah kita nak kesembuhan, cuma sedap tak cendawan tu? Tak ada dia. Aisyah, minta maaf, saya tak jual produk dah. Tuan nak pergi beli, buka sendiri SKV punya website. Cuma saya nak cerita masalah macam mana punca yang kadang-kadang saya tak istiqamah bila tuan-tuan bagi produk. Ni punca saya lah. Yang saya pun nak ambil pengajaran macam mana saya nak fokuskan mindset ni. Dia Aisyah yang ni, dia rasa sedap, dia rasa apa tu, blackcurrant. Dia bukan dalam bentuk apa tu, dia buat dalam bentuk macam vitamin C yang kita boleh isap tu. Cuma fokus saya ialah tuan-tuan, kenapa peserta-peserta ataupun circle saya bagi produk, kenapa kadang-kadang makan sekerat jalan? Kenapa kadang-kadang makan sekerat jalan? Puncanya sebab saya tak fokus penyakit itu satu penyakit. Tu ceritanya. Saya tak fokus resdung ini satu penyakit yang ada pada diri saya. Seolah-olah saya merasakan itulah takdir daripada Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang sampai satu masa saya ikhtiar juga. Sampai satu masa saya pernah pergi pakar. Sampai satu masa saya pernah, tuan-tuan, dia masuk terowong pula kamera masuk sampai dalam ni. Pernah saya buat di Hospital Shah Alam. Semua ikhtiar tu saya pernah buat. Cuma bila kita tak fokus ia sebagai satu penyakit, akhir sekali apa? Kita tak bersungguh pada apa yang kita lakukan. Jadi ini cabaran bagi diri saya. Cabaran bagi diri saya. Tapi kebaikannya pula yang saya dapat. Apa kebaikannya? Kalau kita tak fokus benda itu, kita tak akan bersungguh. Jelas. Kalau kita tak fokus benda itu, kita tak akan bersungguh. Samalah kelemahan saya. Saya tak fokus resdung ni satu penyakit. Sebab pagi-pagi bila saya bangun, saya kata, Ya Allah, nikmat yang lain banyak lagi kau beri kepada aku. Mata boleh melihat, mulut masih lagi boleh bercakap, kaki tangan masih lagi boleh bergerak, jantung masih lagi berdetup, otak masih lagi boleh berfikir secara waras, mulut masih lagi boleh berbicara. Bila saya bangun pagi, saya cakap benda-benda macam ni, tuan-tuan, mindset saya totally akan berubah. Berubah sebab apa? Alah, sikit je Tuhan nak tarik, Tuhan bagi resdung. Sejak daripada umur 10 tahun sampai hari ni, sikit je Tuhan nak tarik.
Sebab itulah saya tak pernah gelisah, saya tak pernah stres dengan resdung ni tuan-tuan. Moral of the story ialah sama juga. Kalau tuan-tuan ada masalah, jangan terlalu fokus. Jangan fokus kepada masalah, cari penyelesaian. Tuan-tuan tak khusyuk solat, dia fikir stres, ustaz, saya ni solat tak khusyuk lah, stres sangat. Kalau tuan-tuan stres kepada masalah, selesai tak? Tak selesai. Cuba keluar daripada penjuru itu dan cari jalan bagaimana untuk selesaikan masalah. Dan Alhamdulillah, saya pernah cari jalan. Cuma kenapa saya cari jalan tak bersungguh? Sebab saya tak fokuskan resdung ni satu masalah. Jelas ke jelas ni ke dah pening? Sebab saya tak fokuskan resdung saya ni satu masalah. Jadi sebab tu kenapa saya tak bersungguh sangat. Cuma moral of the story yang kita boleh ambil, kalau kita fokus kepada masalah, sebab tu kita makin bersungguh-sungguh, makin stres dan sebagainya. Terima kasih Delima Faiz. Tu yang saya nak sampaikan pada pagi ini, agar kita sama-sama ambil pengajaran. Jangan terlalu fokus kepada masalah. Sebab itu kadang-kadang antara punca ataupun asbab kita lari daripada perjalanan yang sebenar. Kita lari daripada fokus yang sebenar. Kita akhir sekali kita lari daripada apa yang sepatutnya kita lakukan. Contoh bagi orang yang tak khusyuk solat, apa yang perlu dia buat? Belajar, cari ilmu dan ikut apa yang disarankan. Alhamdulillah tuan-tuan, saya telah membina circle yang begitu besar dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tanya besar tu macam mana? Pada saya lebih daripada 3 tu besar. Kalau belajar bahasa Arab, jamak. 1 namanya tunggal, 2 namanya isnani, wahid isnani, yang ketiga namanya jamak. Lebih daripada 3 kira ramai lah tu. Alhamdulillah, syukur. Walaupun lebih daripada 3 kira ramai lah tu. Apa yang boleh saya sampaikan ialah bagaimana saya boleh bina satu circle tuan-tuan yang mereka ini mula nampak, mula rasa, mula jelas bagaimana perjalanan untuk mencapai khusyuk solat. Sebab apa khusyuk ni penting? Tulis di ruangan komen. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sebab khusyuk solat antara tanda-tanda orang tu berjaya. Khusyuk solat antara tanda-tanda kejayaan. Sekarang ni siapa yang nak mengesahkan tuan-tuan ni berjaya sebagai orang yang beriman ataupun tidak? Siapa? Kalau tuan-tuan tak ada guru, kalau tuan-tuan tak ada mentor, kalau tuan-tuan tak ada mursyid, siapa yang mengesahkan? Adakah tuan-tuan mengesahkan diri tuan-tuan sendiri? Itu maknanya SS. Tahu SS? Syok sendiri. Syok sendiri. Bermakna hidup kita ni tuan-tuan kena ada satu guideline. Apa yang memberi faham bahawa aku ni berjaya pada satu level, berjaya pada satu level, berjaya pada satu level. Maka Tuhan sebut jelas dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Qad tu maknanya tahqiq, sungguh orang ni berjaya, sungguh orang ni berjaya, sungguh orang ni mencapai kejayaan. Apakah kriterianya? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam solat. Tak masuk lagi ayat belakang lagi. Cuma apa yang nak difahamkan ialah bila mana kita tak mencapai lagi kepada khusyuknya solat sebagaimana yang disarankan oleh agama, yang diinginkan oleh Allah, yang diajar oleh Nabi SAW, bermakna dalam satu bab, dalam satu bahagian kita masih lagi tidak berjaya tuan-tuan. Jadi tanya diri, tanya diri masing-masing, sejauh mana kita nak duduk dalam satu situasi yang digelar sebagai orang yang gagal. Berjaya, lawannya gagal. Berjaya, lawannya gagal. 2 sahaja. Bermakna kalau dia mencapai kepada level khusyuk, dia berjaya. Kalau masih lagi dia tak faham macam mana teknikal untuk khusyuk, cara mencapai khusyuk, maka dia gagal. Jadi hari ni muhasabah. Jangan fokus sangat kepada masalah. Fokus kepada solusi, apakah perkara yang boleh mengeluarkan aku daripada masalah ini. Sebab tu saya ulang balik, kenapa saya tak fokus kepada resdung saya, makan ubat pun jenis tak konsisten, sebab saya tak fokus. Ini masalah. Boleh faham?
Itu kaitannya. Dah. Tu Kak Aizah Harifin dah masuk dah. Dia bagi love. Dia tak tahu kalau hantar report dia marah. Dah. Bagi macam-macam produk makan tak habis. Puncanya sebab saya tak fokus, resdung ni satu masalah. Saya fun dengan hidup saya, tuan-tuan. Sebab saya kata setiap pagi, simple saja, ya Allah, benda nikmat yang lain banyak lagi kau masih beri kepada aku, satu je kau uji. Jadi pula. Jadi dah. Sebab tu saya senang dengan hidup saya pada hari ni, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walaupun orang lain tengok saya nampak stres. Jadi sama juga kaitan yang kita boleh ambil iktibar pada pagi ini, tuan-tuan. Dah. Jangan fokus kepada masalah, fokus kepada yang lain. Sebab tu, walaupun resdung, tuan-tuan, saya baru habis 7 hari. Kalau tuan-tuan tengok saya punya video tu, tuan-tuan pun lagi stres. Dah. Saya baru je habis ada satu kematian sahabat. Lepas tu dia minta saya buat live, buat Zoom selama 7 hari. 7 hari buat Zoom untuk baca Yasin dan tahlil. Saya ni pula, sebab tu kenapa saya kalau buat program saya berdiri. Bila berdiri, pernafasan saya akan lebih lancar daripada duduk. Bila duduk saja memang bukan kata semput, tidak. Dia cepat je hidung tersumbat. Kalau duduk terlalu cepat hidung tersumbat. Kalau tuan-tuan tengok bacaan Yasin saya ketika duduk, tuan-tuan pun jadi stres. Dah, runah tak jadi runah, dengung macam tak dengung. Sebab apa? Sebab saya resdung. Tapi masalahnya kenapa saya keep forward buat 7 hari. Saya relax je, tuan-tuan. Walaupun 7 hari itu sengau. Dah. Sebab saya tak nampak itu satu masalah. Saya tak rasa itu satu masalah. Itulah benda yang saya develop berpuluh tahun, berbelah tahun, tuan-tuan, mengaji di pondok. Dan bila mana saya train dengan ilmu-ilmu begini, Tok Guru pun kata tak payah fokus. Dah. Tapi ikhtiar kena, wajib. Ikhtiar wajib. Jangan fokus itu sebagai satu masalah. Fokus benda lebih besar, buat dakwah, buat kerja. Sama juga, tuan-tuan. Tak khusyuk solat, duk stres. Carilah jalan. Dah. Cari jalan. Sebab tu kesimpulannya mudah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Betul. Bersin ni pun ada ceritanya. Jadi kembali kepada apa yang saya nak sampaikan ialah, kalau tuan-tuan masih lagi merasakan solat masih lagi tak khusyuk, dah, itu bukan masalahnya. Itu bukan masalah. Masalah kita ialah, adakah kita ada ilmu, ada jalan, ada guru yang boleh membantu kita mencapai kepada khusyuk. Baik. Tuan-tuan, walaupun saya buat program, saya dah buat program interaktif Cinta Solat, bagaimana saya nak bantu peserta untuk betul-betul mencapai kepada kualiti khusyuk yang diidamkan. Persoalannya, banyak yang tanya, Ustaz, sejauh mana ROI? Jadi saya suka nak jawab. Kalau orang tanya, memang saya suka nak jawab. Ustaz, sejauh mana ROI? Return of investment. Sejauh mana program Ustaz ni boleh bantu saya untuk mencapai khusyuk solat? Sejauh mana program saya ini boleh bantu tuan-tuan untuk mencapai khusyuk solat yang diidamkan? Maka tulis di ruangan komen. ROI-nya, return of investment-nya, yakni sejauh mana tuan-tuan buat tindakan. Dah. Kalau dulu waktu kecil-kecil dulu, siapa pernah main bet? Dah, jom bet. Dah. Siapa menang dia belanja. Minta maaf lah, teringat zaman kecil. Dah. Siapa betul dia belanja. Jadi kalau tuan-tuan ragu-ragu, ROI saya mudah. ROI saya mudah. Selagi mana tuan-tuan buat tindakan, tuan-tuan akan lihat perubahan demi perubahan berlaku. Maka jangan sembanglah berkenaan perubahan. Jangan sembang berkenaan ROI, return of investment. Jangan sembang berkenaan boleh ke mencapai khusyuk solat kalau tuan-tuan tindakan pun tak buat. Dah. Jangan kata mengaji dengan saya. Tuan-tuan mengaji dengan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ulama' yang hebat, ulama' yang kabir, yang menghafal hampir 100,000 hadis daripada Nabi SAW. Tuan-tuan belajar dengan Habib Umar sekalipun, kalau tak buat tindakan, agak-agak jawablah. Begitu. Jadi jujur dengan diri. Kalau betul-betul kita nak kepada perubahan, dah, serah diri. Dah. Lepas tu dalam program saya akan bantu bentuk tuan-tuan. Yang paling penting buat tindakan. Terima kasih Mulyati. Baru masuk NBS pun result dah ada. Allah, NBS dah tak ada.
Hari tu kita dah buat NBS finale. Sekarang ni saya nak fokus, nak bantu mereka dalam program interaktif Cinta Solat. Sebelum nanti insya-Allah kita akan umumkan satu program yang baru, yang mudah-mudahan dengan teknikalnya, dengan caranya, dengan kefahaman yang lebih mendalam. Kalau boleh, saya tak boleh nak dalam-dalam sangat tuan-tuan. NBS finale baru-baru ni pun ramai yang pening. Sebab dalam sangat. Dia pening tu bukan sebab apa, sikit jawapan dia, otak dah berkarat. Lepas tu dalam program tu saya ajar, saya bantu macam mana suruh otak tu berjalan balik. Otak dah berkarat, bunyilah nyek nyek nyek. Kejap spring ni bunyi, kejap spring ni bunyi. Benda tak ada grease. Betul. Benda tak ada grease. Dah lama dah tak belajar ilmu tauhid yang betul. Nganga. Lepas tu sakit kepala lah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jadi gambaran yang saya nak bagi faham ialah, InsyaAllah tuan-tuan, siapa yang nak khusyuk solat, siapa yang berkeinginan betul-betul nak khusyuk, bukan sahaja kami menyediakan platform, bahkan kami dah ada result yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Bukan sebab saya, semua ni asbab guru-guru saya, asbab daripada Baba Daud, asbab daripada Tuan Guru Haji Ali, asbab daripada Tuan Guru Haji Nazaruddin, asbab daripada Abu Ya Amran Wali. Semua ni ulama-ulama yang kabir, yang saya tumpang berkat mereka sahaja. Yang saya tumpang berkat mereka. Yang tak dapat tidak, Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz buatlah program untuk orang yang malas solat. Masalahnya orang yang malas solat, dia nak masuk program tak? Program pun tak nak masuk. Dah dia malas solat. Dah dia malas solat, dia tahu program solat kan, lagi dah dia tak masuk. Tak apa, walau bagaimanapun betul, Ummu Hanim itu memang antara usaha-usaha yang kita lakukan. Sebab tu hari Sabtu ni kita ada program untuk anak-anak. Untuk anak-anak, mana-mana anak-anak yang malas solat, cuba ikhtiarkan bersama kami. Kita ada program Mak Saya Dah Solat. Itu untuk anak-anak tuan-tuan. Masalahnya yang tak solatnya bukan anak-anak, mak paknya tak solat juga. Itulah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini. Saya ulang balik, pertama saya nak minta maaf kalau tuan-tuan yang jenis sayang dengan saya duk bagi produk macam-macam. Saya bukan tak makan tuan-tuan, saya usaha makan. Rasanya berpuluh produk macam-macam orang bagi. Cuma yang kedua, kenapa saya tak konsisten? Ini puncanya, sebab saya tak fokus. Saya tak fokus. Tak fokus tu sebab saya tak fokus. Resdung ni satu penyakit. Sebab saya telah ditrain begitu lama, nikmat yang lain Allah Ta'ala beri banyak dah, satu je Tuhan tarik. Saya tak kisah. Bila tak fokus, kita buat sungguh-sungguh dah? Tak lah. Sebab tu kenapa saya tak bersungguh makan ubat. Tu ceritanya. Sebab saya tak fokus. Resdung ini bukan satu penyakit. Maknanya tuan-tuan jangan ambil yang ni. Moral of the story, tuan-tuan kaitkan pada hidup tuan-tuan. Inilah punca bila tak fokus, kita tak bersungguh. Jawapannya kena fokus. Saya tak boleh fokus sebab saya tak fokus, itu satu penyakit. Dua. Yang ketiga, khusyuk solat. Jangan fikir ia sebagai satu masalah. Kalau tuan-tuan betul-betul nak berjaya, belajar ilmu untuk khusyuk. Sebab level menyatakan kita berjaya itu, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Dan akhir sekali yang keempat, bagaimana nak mencapai khusyuk? Tuan-tuan, kami menjadikan satu platform. Tuan-tuan boleh mendaftar di easy.la/ICS, ezy.la/ICS. Tuan-tuan tak perlu tanya apa-apa. Kalau tuan-tuan dah ikhtiar begitu lama, macam-macam teknik tuan-tuan dah buat, masih lagi tak khusyuk, cuba beri peluang kepada saya untuk bantu tuan-tuan. Cuba beri peluang kepada diri tuan-tuan untuk dibantu juga. Sebab saya bercakap bukan atas dasar omong-omong kosong, tapi kita bercakap atas dasar result yang telah kita bina begitu lama, atas dasar result yang telah saya lahirkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan atas dasar result mereka juga buat tindakan. Tuan-tuan, khusyuk is real. Khusyuk is real. Saya ulang balik, khusyuk satu benda yang real, yang tuan-tuan boleh capai dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep focus. Jangan ikut cara saya tak fokus tuan-tuan. Wallahu a'lam.